Hi, my name is Spider-Man. Hi, this is breaking news. I'm gonna unbox this box with my Pak Suemi. Don't forget to like and subscribe to our video. Bye-bye. Itu dia tadi hampa semua dah kena goreng dengan anak buah saya. Nama dia Hafi. Gigi dia baru lepas patah. Jadi hampa terpaksa tengoklah gigi dia dah patah kan. Okay, beberapa hari yang lepas saya ada buat satu unboxing video KBA Aurora. KBA Aurora, unit yang saya unboxing tu, yang akan saya review ni. Unit ni adalah hasil pinjaman kan. Dia macam review unit. Telah dihantar oleh Hill Audio. Kalau hampa tak tahu Hill Audio ni apa, Hill Audio ni adalah sebuah kedai. Dia duduk dekat Sungai Petani. Jadi hampa boleh beli barang-barang dia dekat Shopee, boleh PM dia direct terus, PM dia kat Messenger dia balas, PM dekat WhatsApp dia balas, dekat Shopee pun dia balas. Apa nak beli eartips, segala bapak jenis eartips ada. Apa nak beli kabel, pendek, panjang, nipis, halus, gemuk, semua kabel jenis, semua jenis kabel ada kat dia. Dan dia hantar unit review ni bagi saya test lah macam mana bunyi dia kan. Kalau sedap saya abang sedap, kalau tak sedap saya abang tak sedap. Dah 15 saat aku cakap pasal Hill Audio. Kalau cukup dia kena bayar aku, call dia. Jadi dalam video ni saya akan buat satu perbandingan di antara KBA Believe dengan KBA Aurora. Last kali saya akan habaq, kalau guna duit saya sendiri, saya akan beli KBA Aurora ataupun saya akan beli KBA Believe. Kalau hampa nak tahu, jom kita tengok video ni sampai habis. Let's do this. Okay, ni dia kat tangan saya ada KBA Believe dengan KBA Aurora. Jadi saya akan straight to the point. Kita akan banding dia punya packaging. Okay, dalam packaging ada apa? Aurora ni dia ada bagi cleaning tools. Believe tak ada. Mungkin dia nak bagi kita bersihkan Aurora tapi biar kotak pun tak apa. Believe ni disebabkan permukaan Aurora ni yang sangat berkilat, dia merelip. Boleh tengok ni. Depa terpaksa bagi kain untuk lap cap jari, fingerprint magnet, kau. Kalau hampa nak tahu kain apa, pergi tengok video unboxing. Believe dia tak ada bagi kain. Kalau tak salah saya lah, sebab saya dah check balik kotak dia atas, bawah, hujung, belakang. Saya kata macam okey, memang tak ada kain. Mungkin mereka memang betul-betul nak bagi Believe ni biar kotak tak apa. Aurora jangan kotak. KBA Believe dia ada bagi velcro strap ni, nampak? Ni untuk kita gulung kabel. Tapi dekat malangnya KBA Aurora ni dia tak ada bagi velcro strap. Mungkin dia betul-betul save bajet. Lepas tu dia memang tak mau kita gulung kot kabel Aurora ni, ataupun dia suruh kita beli sendiri. Tapi bagi saya dia betul-betul nak save bajet tu. Okey, pasal bag pula, pouch yang dia bagi ni, saya malas lah nak cakap panjang pasal saya tak suka bag ni. So hampa boleh tengok sama ya. Ni Aurora punya, ni Believe punya sama ya. So saya malas nak buang ayat liak cakap pasal depa. Next, Believe ni pula dia kaya dengan ear tips. Dalam kotak dia bagi banyak ear tips. Aurora ni dia macam kedekut ear tips sikit. Sebagai contoh, Believe dia ada bagi 3 pasang memory foam tip yang high quality. Tapi Aurora dia cuma bagi dalam 8 pasang silikon ear tip sahaja. Ingat lagi masa saya unboxing Believe hari tu, saya dah cakap macam, aku beli earphone ke aku beli ear tips ni? Sebab banyak sangat ear tip yang Believe bagi. Dah lah Believe ni murah lagi pada Aurora. Ear tip pula banyak. Memang dia nak suruh kita tip rolling. Mungkin KBA tahu Believe ni kita tukar, kita tip rolling, kita M rolling, dia akan keluar bunyi macam-macam. Jadi sebab itulah dia bagi ear tips banyak-banyak dekat Aurora. Dekat Believe. Overall untuk presentation dua-dua ni saya rasa depa macam sama je premium dia. Kalau saya nak suruh saya pilih lah kan, saya akan pilih KBA Aurora sebab kotak dia cantik je. Nampak ni ada berkilat-kilat. Dia macam orang kata apa, sebab KBA Believe ni bag dia kalau hitam. Ayah saya dulu dia cakap orang baju hitam, kalau siapa pakai baju hitam ni dia macam penyamun. Jadi saya dah terbias dah kat situ. Putih ni dia suci murni, dia bersih. Jadi orang akan suka kotak ni lagi daripada kotak Believe. Believe tu kotak yang warna hitam, dia bagi elemen negatif. Elemen yang positif adalah elemen yang macam kotak Aurora ni. Ni dia, ni kotak Believe. Saya dah cabut dah ni. Ni kotak Aurora, ni kotak Believe. Hampa rasa macam mana? Apa pendapat hampa? Kotak mana lagi cantik? Hampa nak hitam ke? Welcome to the dark side ataupun welcome to the light side. Hampa decide mana lagi cantik kotak dia, bagi tahu saya. Okey, kabel. Believe ni dia main dengan warna brown punya kabel 4 core 6N single crystal copper leads. Panjang tu nama dia. Aurora pula ni dia main dengan kabel 8 core 8 core 6N silver plated OFC dengan warna yang biru pucat. Biru pucat lah kot. Nak kata biru terang bukan biru terang. Kedua-dua kabel ni lembut dan sedap dipegang.
Bukan sedap dimakan, sedap dipegang. Tak senang untuk berbelit, dan kalau dia terbelit sikit pun senang je kita nak unbelit balik. Dan saya lebih suka plug dekat kabel Aurora. Dia macam, selain pada warna dia ni bersinak-sinak, dia juga sangat matching dengan dia punya body. Nampak? Matching colour dah. Jadi kat sini dia macam ada satu elemen yang cantik lah. Dia memang cantik dah, tapi bila kita letak sebelah-sebelah pun memang nampak cantik. Dia tambah, orang kata apa, tambah premium lah. Kabel dekat Aurora ni pun dia ada color indicator lah. Ni nampak? Dia ada color indicator dekat connector 2 pin dia ni. Jadi senang lah user untuk kenal mana satu kanan dan mana satu kiri. Bagus. KBA teruskan letak benda ni, jangan duk buang. Okey, daripada segi fitting secara fizikalnya kat sini kita memang nampak jelas bahawa Aurora ni dia lebih bersaiz besar. Dia adalah saiz di mana yang kita sebut dia ni bulky berbanding KBA Believe. Mungkin dia pun memang perlukan saiz chamber yang besar kot kat Aurora ni untuk membantu dia punya akustik. Tuning dia tu dia perlukan saiz yang besar. Believe dia tak guna benda tu. Cuma problem dia kat sini, orang akan ada masalah. Bukan semua orang, tapi beberapa manusia dia akan ada masalah sebab saiz IEM yang bulky yang besar yang macam ni. Tapi so far yang saya pakai, tak ada lagi rasa kurang selesa atau sakit telinga, tak ada. Tapi apa pun saya lebih prefer KBA Believe sebab dia tak bulky dia dan dia tak berat macam Aurora. Nampak dia punya nozzle dia ni bila pakai ear-tip dia lagi secure. Dia duduk dalam telinga saya tu dia memang secure, dia tak rasa macam dia tak keluar pada telinga tau. Nozzle dekat Believe ni dia lebih efektif. Ini adalah subjektif sebab telinga manusia semua saiz telinga tak sama. Ada benda saya nak beritahu, KBA Aurora ni dia paling fit bila masuk dalam telinga saya dengan pakai memory foam tip. Cuma saya tak mau nak ulas sikit pasal memory foam tip ni sebab Aurora dalam kotak dia tak disertakan memory foam tip. Jadi hampa kena beli sendiri. Okey, baik, mari kita cerita pasal dia punya sound. Saya ni telinga bukanlah telinga emas, tapi saya bolehlah bagi tahu, tolong sikit-sikit untuk memberi idea macam mana depa bunyi. Okey, sound signature KBA Believe. KBA Believe ni dia ada satu sound yang mana saya panggil dia adalah U-shape dengan tone yang sangat warm. Sound signature macam ni dia vokal perempuan dia sangat steam. Manakala suara lelaki pula dia terpaksa macam ada recess sikit. Dia akan kalah dekat vokal perempuan kalau U-shape macam ni. Tapi tak semua. Clarity dia untuk vokal lelaki dan perempuan memang sangat clean. Don't worry. Sebab dia memang dah manage untuk mid range dia tu ngam untuk lelaki dan perempuan. Okay, Aurora ni pula dia punya sound signature dia lain sikit. Dia adalah V-shape. Dia commercial punya sound. Dia tak sama dengan Believe. Believe ni dia U sikit. Hampir sama, tapi dia tak serupa. Beza antara dua signature ni dekat bahagian mid-range sajalah. Tone bunyi Aurora ni dia neutral ke arah bright. Dia tak duduk satu kategori yang warm macam Believe. Dia duduk ke arah bright sikit. Tak sama. Hampa tak, kalau hampa beli dua-dua ni, hampa akan dapat bunyi yang lain-lain. Signature macam ni dia lebih sesuai untuk telinga yang easy listener oleh sebab dia sangat fun. Salah ambil. Dia sangat fun. Dia engaging sound. Dia senang untuk diterima oleh mana-mana telinga. Tapi kalau kita dengar lama-lama, kalau tuning V-shape tu tak padu, telinga kita akan cepat letih. Not in this case lah. KBA Aurora ni bagus tuning dia. Telinga saya tak letih. Kat situ kita nampak dah V-shape dia memang padu. Sebagai contoh, lagu yang sesuai untuk signature yang macam V-shape ni, dia sesuai ada lagu-lagu yang macam lagu hip-hop, ada lagu pop, lagu rock, lagu top 40 lah. Hampa buka radio je mesti sedap dengan Aurora. Hampa buka radio je mesti semua Aurora boleh ngam. Sebab semua lagu top 40 semua dia boleh main. Kebanyakan live concert, kalau hampa pergi tengok live concert, dia ada house sound tau. House sound ni speaker yang menghadap ke arah penonton ni. Ni stage. Dia ada satu speaker yang menghadap ke arah penonton. Okey, house sound tu selalunya dia akan dituning ke arah V-shape. Technician, audio engineer tu dia akan buat tuning sound house sound tu ke arah V-shape yang macam dekat KBA Aurora ni. Jadi adalah idea macam hampa tengok live concert macam tu. Tapi lain lah. Macam hampa masuk club ke, hampa nak mabuk ke, hampa nak naik langit ke, yang tu bunyi dia lain lah. Dia tak sama macam V-shape. Okey, high frequency. High frequency dekat Believe ni dia hidup. Dia bukan yang jenis buah ataupun energetik tu. Hidup tu macam buah sikit Tapi dia lacking energy lah. Dia tak cukup energy. Dan juga dia punya extension tu memang tak cukup panjang. Ramai orang yang komplain. Dia pun pakai KBA Believe. Dia kata macam treble dia ada. Dia punya extension dia tak cukup. Cucuk dekat source yang lagi warm. Bye-bye lah. Treble memang akan rasa macam roll off. Tiba-tiba hilang. Macam tak ada treble. Tu kalau salah cucuk lah. Sebab tu dia ni amp picky. Yang pun kena cari amp yang bagus. So pair dengan benda yang bright sikit, hampa boleh dapat lah better treble frequency. Pada telinga saya, treble Believe ni dia sangat smooth dan dia ada excellent detail. Cukup lah. Cuma karakter treble dia ni
average sahaja. Kalau compare dengan treble dekat KBA Aurora ni, treble kat Aurora ni dia sama juga. Dia tak memuaskan telinga saya. Saya rasa dia memang limitation driver. Saya ni dah terbiasa dengan Grado punya treble. Grado punya treble tu lain cerita. Kita tak mau cerita kat sini. Rasa dia memang di limitation driver dekat IEM. Kalau pakai dynamic driver, treble dia ni takat ni je dia boleh buat. Kalau tuning ni, dia kalau dia push juga nak bagi treble dia elevated kau takut jadi macam Chi-Fi yang murah tau. Kalau murah punya Chi-Fi dulu, saya bagi contoh KZ dia main langgak tuning dia buat. Sebab tu telinga kita jadi bingit. Susah nak buat treble ni. Tapi kalau saya nak compare KBA Aurora dengan Believe, saya lagi suka high frequency dekat KBA Aurora. Sebab apa? Sebab dia elevated lagi dengan volume yang cukup. Bukan volume output dia volume treble dia tu lebih cukup lagi daripada Believe ni. Sebagai dia macam penambah perisa lah kalau kita dengar lagu-lagu rock. Sebab kita nak dengar bunyi drum dan percussion tu, dia treble dia lebih revealing. Contoh kalau kita dengar dekat Believe, ada kadang-kadang treble rasa macam terlalu tame sangat. Dia terlalu jinak sangat. Treble dia, cymbal rasa macam mute ataupun roll off. Kita rasa macam tak puas. Bunyi cymbal tu dia macam tak panjang. Itu dia lacking. Kalau kita compare benda tu dekat dua-dua ni, Aurora dia lagi padu. Kedua-dua Believe dan Aurora ni tak ada treble extension yang baik. Tapi at least Aurora dia ada extension yang better daripada Believe. Sebagai contoh, saya tengok Tiny Desk Concert Anderson Park. Hampa kena tengok Anderson Park. Saya dah ulang beratus kali dah. Saya boleh dengar clarity treble dekat hi-hat. Bila dengar dekat Aurora ni, dia punya hi-hat tu sangat clear. Dalam video tu, dia punya mic, hi-hat punya mic tu, dia tak ada overhead mic tau. Jadi dia akan bleeding masuk ke dalam satu mic. Vocal masuk kat mic yang sama, hi-hat pun masuk yang dekat mic yang sama. Jadi kalau compare untuk dua-dua ni, Aurora lagi dengar lebih detail lagi dia punya hi-hat tu. Hampa patut tengok video tu, Anderson Park Tiny Desk Concert. Kedua-dua IEM ni perlukan boost. Kalau hampa nak EQ, saya kadang-kadang saya EQ juga. Saya EQ dekat 14 kHz. 14 kHz ke 12 ke 14. Dia untuk boost sikit. Baru kita dapat apa yang dipanggil airy treble. Up dekat bahagian 13-14 kHz, kita akan dengar bunyi dia airy treble. Kalau tak EQ, boleh rasa treble dia macam drop sangat. Siapa yang nak EQ boleh buat. Siapa tak suka EQ, hampa carilah benda lain. Okey, apa beza mid-range depa ni mid-range dekat Aurora ni dia lebih kurang mana kat Aurora. Mid-range dekat Aurora ni dia lebih kurang Believe je. Cuma bagi saya dia lagi cepat naik. Nak masuk ke arah treble tu dia lagi cepat naik. Dia karakter dia tak sama macam neutral. Dia bukan neutral. Dia ada clear vocal dan bunyi instrumen semua sangat rich dan sangat appealing. Sebab instrumen semua duduk dekat mid-range. Tapi malangnya Believe, Believe saya lagi suka sebab dia punya mix dia lebih transparent dan layered. Dia ada satu karakter lain sikit. Dari segi instrumen punya harmonic range, clarity bunyi instrumen tu dia tak sama macam apa yang saya dengar dekat Believe ni. Mid range dekat Aurora ni dia telah di-adjust supaya ada karakter yang smooth dan telah di-trim daripada adjust dia sehingga hampir hilang dia punya clarity. Sebab dia dah adjust dah. Saya suka suara lelaki dekat Aurora. Sebab dia macam tak veil ataupun dia tak ke belakang sangat. KBA Believe ni dia jelas tapi dia jauh sikit untuk suara lelaki. Ada satu track Foo Fighter ada satu album best Greatest Hit kot. Last track dia ada satu lagu akustik. Suara Dave Gold dekat Aurora ni dia macam artificial sikit. Tajuk lagu tu Everlong. Lagu tu dia Dave nyanyi sambil main gitar. Dia akustik lah. Dekat Believe suara Dave Gold ni dia macam organik tau. Dia macam betul-betul suara lelaki yang menyanyi depan muka kita. Kita boleh rasa benda tu dia lebih real. Realistic vocal lelaki tu dekat Believe. Dekat Aurora ni dia rasa macam dia dah telah di-adjust lah. Kita boleh, kalau A, B memang boleh rasa lain. Yang betul je, yang real tu dekat Believe. Itu pentingnya karakter voicing yang natural. Macam kat sini. Dia tak ada tipu-tipu. Dekat Aurora suara Dave dia macam forward dan intimate. Dia sama level dengan gitar tu. Tapi dia tak organik, dia tak realistik. Vokal perempuan pula, Aurora ni dia sangat nipis lagi daripada Believe. Tapi dia punya vokal perempuan bila dia bagi low notes, kita boleh rasa lagi tebal, lagi thick lagi. Berbanding KBA Believe yang mana dia sangat neutral. Macam orang nyanyi depan kita, dia tak ada karakter. Dia macam, itu je lah suara hang. Dia neutral. Dekat Aurora, dia telah ditune untuk sedap lagi vokal perempuan. Saya ada test satu track, tajuk dia Spanish Harlem. Lagu ni Rebecca Pigeon kot nyanyi. Memang senang untuk kita check Sibilance track tu.
sebab dia ada banyak sebut S. Dekat Aurora dia sangat smooth, lancang habis, tak ada sibilan langsung. Track yang sibilan prone macam ni, tak ada sibilan langsung. Believe dia ada satu atau dua tempat dekat mana hujung-hujung dia tu dia nak ke arah sibilan dah. Dia dah boleh dengar. Tapi dia tak teruk lah. Boleh didengari lagi. Tapi bila dia dah dengar dekat Aurora, dia dah sangat smooth dah. Dah tak ada dah sibilan yang kita boleh dengar. Saya rasa macam lebih analytical sikit dekat Believe sebab mix dia, dia punya background dia sangat dark, membuatkan instrumen semua rasa macam accurate. Dia lagi darker background daripada Aurora. Apa mid range dekat Aurora ni juga, dia bebas daripada segala piercing ke, shouty ke, tak ada sakit-sakit telinga. Semua di round up dah. Dia dah adjust bagi jadi smooth presentation. Yang tak best dekat situ, dia ada lacking clarity sikit. Dia sedap tapi clarity dia tu kurang sikit sebab dia pun telah di-adjust dah. Jadi mid-range dekat Aurora ni dia tak sesuai untuk lagu-lagu yang vocal oriented. Kalau hampa minat vokal, hampa akan lebih appreciate vokal kalau kita dengar dekat Believe. Okay, bass. Jom kita sembang pasal bass. Kita start dengan Believe lah. Sub bass dekat Believe ni dia ada roll off. Itu dia paling senang. Roll off dia, sub bass dia tak cukup. Tapi ikut source jugalah. Kalau tak cukup power, dia memang bass dia kita akan dengar sloppy dan decay dia sangat slow. Sebab tu penting kena ada output voltage yang padu. Dia akan lebih bergerak dia punya driver tu. Dia akan lajukan sikit dia punya decay dekat sub bass. Tapi dia punya mid bass, mid bass dia sangat punchy. Mid bass dia saya dengar decay dia sangat laju. Saya ada seorang kawan kaki EDM. Dia ni dengar EDM banyak. Dia cakap dia approve mid bass dekat Believe ni untuk apa-apa lagu-lagu elektronik ataupun EDM. Nama kawan saya ni pun EDM. Nama dia EDM. Kalau hampa tahu siapa kawan saya ni, tekan like kat video ni. Dia cakap mid bass dekat Believe ni lagu-lagu EDM semua on, sangat padu. Dekat Aurora pula dia punya sub bass lebih kurang macam dekat Believe, tapi dia lebih deep lagi. Dia extend deep. Kita boleh rasa karakter dia lebih kurang sama macam Believe, tapi dia lagi deep. Dia Aurora ada sub bass rumble yang Believe tak ada. Tapi notes dia tak ada lah sampai terlalu low sangat, tapi dia lebih low daripada KBE Believe. Dia ada tekstur yang buat saya ternganga bila saya dengar lagu Jason Mraz. Ada satu latest album semua lagu reggae. Saya dengar lagu track nombor 1 sampai track nombor 11, memang rasa macam sub bass dekat Aurora ni memang boleh rasa. Jadi kalau bass, paling obvious sekali sub bass dekat Aurora ni lagi padu lah. Dia ada full thick body dan ada good quality bass tanpa kita boleh dengar blitz ke arah mid range, tak ada. Mid bass dia ni pula dia ada, kalau orang suruh bagi saya test, apa ni orang kata blind test lah. Dia punya mid bass saya akan habaq kata mai daripada balance amateur. Mid bass dia laju bang. Hampir laju macam balance amateur, hampir. Dia punya decay speed dia berdesuk-desuk. Accent note dia tu sangat-sangat tight dan solid. Dan juga tekstur mid bass dia ni dia macam lagi besar lagi pada Believe. Believe ni dia lebih clean. Dia laju, dia clean, tapi yang ni dia laju dan besar. Aurora dia punya mid bass dia elevated dan secara tak langsung saya rasa dia dah overpower dia punya sub bass. Boleh kata mid bass focus lah kalau IEM yang bunyi macam ni. Dia hampir sampai ke jalan bass head, tapi saya tak rasa sampai lah. Dia nak ke arah sana dah. Kalau kita tip rolling, pakai bass boost, memang dah berdesuk telinga kita dengan bass. Siapa yang minat bass, bolehlah layan Aurora, bubuh bass boost sikit. Overall, bass dekat Aurora ni dia lebih sedap daripada Believe. Easy peasy, lemon squeezy. Okay, jadi dekat mana magicnya KBA Aurora ni? Saya boleh kata magic dia berlaku dekat dia punya instrument separation. Keluar pada kotak, saya ada dengar satu lagu. Lagu ni tajuk lagu Nuki daripada Limp Bizkit. Saya dengar ni minit pertama. First song saya dengar Nuki daripada Limp Bizkit, saya sudah mind blowing. Lagu ni saya dengar beratus kali dah. Daripada kecil lagi saya dah dengar. Saya dah dengar dekat speaker Raita, dekat boombox speaker, 2.1 speaker, even 7.1 speaker system pun saya dah pernah dengar lagu ni sebab saya suka lagu ni. Ini kali pertama bila saya dengar Nuki daripada Limp Bizkit, saya sampai pusing belakang. Saya pusing belakang sebab saya dengar macam ada satu lagi layering tu main daripada belakang. Dia punya holographic effect memang sangat baik. Bro, ni lagu Limp Bizkit bro, dia ada dalam 5 instrumen saja. Tapi saya boleh dengar macam individual track yang mereka mixing tu, semua saya boleh dengar. Benda ni saya rasa macam main daripada multi driver lah, BA, hybrid ke. Kalau suruh blind test, memang saya akan macam okay, no wonder lah hybrid. Padahal ni single dynamic driver. Ni single dynamic driver tapi dia boleh buat saya rasa macam separation dia sangat obvious, sangat cow.
Okey, lagu seterusnya yang buat saya rasa macam magic dia punya instrument separation ni adalah lagu Payung Teduh. Payung Teduh ni adalah band daripada Indonesia dan lagu yang saya test tu adalah Berdua Saja, album 2014. Dia punya imaging sangat-sangat bagus. Susah lah saya nak sampai excited sampai macam ni. Saya tahu kata track ni mixing dia sangat best. Dia high quality punya mixing. Dia lagi sedap bila saya dengar dekat Aurora. Saya dengar macam Dewan Sekolah tau. Hampa tahu Dewan Sekolah? Ini adalah pentas. Tu Dewan Sekolah punya pentas dan kita kat bawah ni. Ni bawah stage. Ini atas stage, ni bawah stage. Instrumen gitar dan vokal main dekat atas stage. Tapi saya boleh dengar dengan jelasnya dekat belah kanan pentas. Dia ada satu bunyi drum dan bunyi brass instrumen. Belah sini pula dia ada bunyi string. Dia divide tu sangat jelas sebab dia main daripada arah yang berbeza. Dia lagi jelas untuk pinpoint instrumen tu main daripada jarak dari arah yang berlainan. Tak sama macam saya dengar dekat HD 600 Sennheiser. Okey, kalau micro detail macam mana dekat Aurora ni, mana lagi bagus? Aurora ke Belief? Kalau tanya saya rasa mereka lebih kurang sama je. Tak ada beza yang night and day. Tapi saya rasa Belief dia lebih ada ciri-ciri analytical. Kita boleh dengar detail dia lagi jelas daripada kita dengar dekat Aurora. Kat Aurora ni, siapa yang bukan treble head, detail chaser lah. Orang yang suka detail, dia akan menyampah bila dengar Aurora. Dia bukan tak ada langsung, tapi dia biasa-biasa je. KBA Belief ni dia lagi padu kalau nak dengar detail. Kalau hampa betul-betul nak dengar micro detail yang hampa boleh dengar HZ Sound Heart Mirror. Susah yang nak sebut nama dia. HZ Sound Heart Mirror, saya ada buat video review hari tu. Boleh tekan kat link atas ni untuk tengok apa yang saya cakap pasal dia. Dia bersepah-sepah micro detail. Hampa beli yang tu je kalau nak dengar bunyi peluh drama jatuh atas skin drum. Dekat dua-dua ni tak ada benda tu. Dekat Heart Mirror tu lagi detail. Okey, jadi soalan yang penting kat sini, sama ada saya pilih Aurora ataupun KBA Belief. Jawapan saya, dia depends. Depends dengan setup apa yang saya ada. Kalau saya ada good output amp, saya ada kelas A amp ke, Belief is nothing without a very good amplifier. Tak ada good output, dia tak sedap. Dia tak full potential. Aurora ni kalau cucuk direct dekat smartphone pun, dia dah fine lah. Dia tak banyak losing detail. Kita cucuk amp yang padu, kita cucuk direct telefon pun, dia beza dia tak banyak macam mana KBA Belief. Jadi sebab dia dah ditune untuk sedap. Bunyi dia dah siap-siap ada color dah. Dia pun dah adjust bagi jadi sedap. Of course dia scaling dengan a good amp lah. Kalau kita guna amp yang bagus, lagi bagus bunyi dia. You don't need a very good amp to make it sound good. It is already good out of the box. Cucuk smartphone, cucuk je dongle apa yang ada, memang dah very good dah bunyi dia. Dia tak macam Belief. Belief kena ada amp. Kalau hampa ni user IEM yang portable, yang tak duduk dekat meja. Macam saya ni, saya duduk kat depan meja je. Kalau siapa yang jenis aku nak satu portable IEM untuk bawa jalan-jalan, itu saya akan abang easy pick. Pilih je Aurora. Sebab cucuk depth je, you are good to go. Tak payah pening-pening kepala. Cukup ke output untuk earphone aku ni? Cukup ke dia punya voltage dah? Tak payah pick up pasal tu. Cucuk, layan je. Dah memang sedap. Kalau hampa ada stock amp portable kelas A ke, yes, boleh consider Belief nak buat portable. Tapi saya masih lagi rasa kalau nak guna sebagai portable, pilih je KBA Aurora ni. Dia lebih efisien, dia lagi senang di drive. Cucuk je smartphone, on, settle. Jadi hampa nak pilih senang je. Hampa ada Belief dan hampa rasa macam bunyi dia ni macam bukan yang aku nak. Mungkin dia tak cukup output. Jadi hampa boleh jual Belief ni, hampa beli Aurora. Sebab Aurora ni apa-apa yang berlaku pun mesti dah cukup dah dia punya power. Hampa cucuk dekat output mana-mana pun dia dah sedap. Macam mana nak pilih? Hampa boleh pilih sendiri. Ikut kemampuan hampa dan ikut apa setup yang hampa ada. Saya nak wrap kita punya comparison ni, comparison kita hari ni dengan saya nak mengatakan bahawa saya rasa sangat beruntung untuk diberikan peluang untuk dengar magic yang telah dijampi oleh KBA ni dalam single dynamic driver depa. Sejujurnya harga yang macam ni saya rasa, ini pendapat peribadi saya lah, saya boleh terima dengan sound dia. Cuma yang tak okey adalah dia punya packaging dengan dia punya kabel. Kalau kita tengok Fio lah, Fio punya FD series IEM juga. Dia punya IEM packaging dia, sekali kita beli IEM, kita dapat packaging macam kita beli pistol weh. Penuh aksesori. Dia tip semua duduk dalam tempat yang cantik, kotak besar. Lepas tu dia ada bag, dia ada leather, dia ada jeans, denim punya jeans. Itu baru betul money well spent.
Yang ni kita beli Aurora, kita bayar semata-mata untuk dapatkan sound yang musical dan enjoyable. Kotak tu dia sekadar ada saja. Lagipun above all, pendapat saya, sound lagi penting dari segala-galanya. Betul tak? Apa pula pendapat hampa? Sound penting ataupun the whole presentation tu penting? Ataupun dada tanya selera? Okey, kita jumpa lagi dekat video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe dekat channel ni. Assalamualaikum. Calo.